Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Salam. Terima kasih bersama kami di MHI jam 8 pagi hingga 9.30 pagi nanti. Dan hari ini kita akan kongsikan banyak perkembangan terkini. Pastinya sejak semalam banyak sekali perkara yang mengganggu fikiran kita sebagai rakyat Malaysia. Tapi apa pun nanti kita bawakan sikit perkembangannya. Bersama kami di Studio B Sri Pentas Fariha On dan juga Saya Sofia Nur Salihatun. Tentunya banyak perkara yang terjadi semalam memberikan begitu banyak tanda soal bagi kita. Tapi hari ini kita akan mulakan perbincangan kita berkenaan dengan mungkin antara etika yang boleh dipersoalkan sesetengah pihak. Kita melihat begitu banyak semakin lama boleh dikatakan setiap bulan mempunyai salah satu masalah untuk kita berhadapan dengan ketiadaan air dan sebagainya. Jadi ini menjadi sesuatu yang kita risaukan. Adakah disebabkan oleh etika pegangan ataupun dengan mereka yang tidak bertanggungjawab ini, kita akan biarkan mereka berleluasa sehingga terjadi dan terjadinya situasi seperti pencemaran di Sungai Semenyih dan juga di Bukit Tampoi. Dan ini mengakibatkan 274 kawasan terjejas yang mengakibatkan lebih daripada 300,000 akaun. 4 wilayah itu Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan juga Sepang ini terjejas. Kita nak tanya juga, rakan tugas kita ni datang mandi, Dok. Terjejas tidak? Tapi kalau lihat daripada cara saya berdiri di sini, lihatkan keterampilan saya, muka saya, rambut saya, saya rasa dah terbukti dah saya mandi pagi. Ya ke? Kan? Tak kan? Semestinya. Tak semestinya. Tidak semestinya. Betul juga. Semalam macam Naim Daniel bersama. Rumah tak ada air tapi muka macam ni juga kan? Hebat. Tapi apapun sebenarnya, kita yang mana mempunyai air di rumah, kita patut bersyukurlah kan, disebabkan kita mempunyai air dan juga kita masih lagi mempunyai pelbagai prasarana yang baik untuk kehidupan seharian kita. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menyaksikan kami di TV3 Fariha, Sofia dan juga saya Fazli. Dan sebenarnya pagi ini kita nak mulakan pagi ini sebenarnya dengan keadaan yang ceria ya. Kita faham dalam situasi sekarang ini, kita faham rakyat Malaysia gusar apabila menyaksikan semalamnya berlakunya peningkatan yang sangat mendadak disebabkan COVID-19 dan sebagainya. Tapi seperti mana yang Faria katakan tadi, kita akan berjurus kepada COVID-19 sebentar lagi kerana pada permulaan awal ni kita nak berbicara tentang masalah air, gangguan air yang berlaku ya. Dan kita saksikan juga bahawa bekalan air di Selangor ini bukannya sekali kedua kan. Tahun ini saja kita saksikan dah banyak dah kes yang berlaku. Bulan lepas kan kita bercakap berkenaan dengan isu air ini, isu bekalan air bersih yang terganggu disebabkan oleh pencemaran sungai. Betul. Dan hari ini kita berbicara lebih lagi sekali, tapi membabitkan sungai yang lain. Cumanya masih berada dalam negeri Selangor. Dan oleh itu kita nak bicara lebih lanjut, nak mengetahui berkenaan dengan isu ini. Kita nak bersama, kita buat panggilan video bersama dengan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Hello, Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Datuk Seri bagaimana? Saya baik, Alhamdulillah. Baik, kami bertiga berbicara berkenaan dengan isu bekalan air ini. Jadi kita nak tahu juga berkenaan dengan perkembangan terkini berkenaan dengan pencemaran berlaku di loji air, di loji rawatan air LRA Sungai Semenyih dan LRA Bukit Tampoi, Datuk Seri. Ya, terima kasih menjemput saya. Pencemaran berlaku di Sungai Semenyih yang kami pada hari Ahad 4.30 muka sauk. Kalau kita faham tentang bekalan air ini bermula dengan sumber air iaitu daripada Sungai Semenyih, dan Sungai Semenyih itu panjang sehinggalah ke Nilai, ke Negeri Sembilan. Jadi pada pukul 4.30 petang hari Ahad yang lalu, saya telah dimaklumkan tentang penutupan muka sauk. Dan selepas daripada itu, kita pun mencari kenapa muka sauk ditutup, disebabkan oleh masalah bau. Bau yang menyebabkan penutupan muka sauk. Muka sauk ini ialah air masuk ke dalam, sebelum masuk ke dalam loji rawatan. Muka sauk ini dalam bahasa Inggeris ni water intake. Bila muka sauk ditutup, loji tidak boleh beroperasi sebabkan air tidak ada. Loji Sungai Semenyih itu terbagi kepada dua. Satu loji fasa 1 yang dapat air sepenuhnya daripada Sungai Semenyih. Loji fasa 2 itu mendapat air daripada takungan air pinggiran sungai ataupun taps daripada Sungai Langat. Tempat di mana loji Semenyih itu lokasinya ialah berhampiran dengan PICC, Putrajaya International Conference Centre tu, dekat belakang tu. Kalau kita duduk di sana, kita boleh nampak
dan di situ juga ada berlaku confluence of rivers ataupun pertemuan dua sungai, iaitu Sungai Langat dan Sungai Semenyih. Jadi yang tercemarnya ialah Sungai Semenyih. Loji 1, fasa 1 Semenyih itu terpaksa ditutup yang membekalkan air lebih daripada 600 juta liter sehari. Ataupun penduduk lebih kurang dalam 2.5 juta penduduk ataupun pengguna yang terlibat lah. Ya. Sedangkan loji yang fasa 2 itu 100 MLD membekalkan air ke Bangi. Jadi saya tinggal di Bangi, saya ada air lah. Ya. Sebab kita mendapat air daripada takungan air pinggiran sungai di fasa 2 tersebut. Jadi kalau orang tanya kenapa sebahagian dapat, sebahagian tak dapat, itulah jawapannya. Yeah. Dan pencemaran ini, malam tu kita berjalan sepanjang sungai mencari di manakah sumber pencemaran tersebut dan kami sampai ke Nilai pada malam tu. Saya sampai ke Nilai pada pukul 11 malam dengan tim kami lah. Ya. Dan kami menjumpai beberapa dua lokasi yang sangat mencurigakan, boleh dicaki dan kami memulakan siasatan di sana. Dan Alhamdulillah kita hampir menamatkan siasatan di segi punca pencemaran. Jadi kita mesti jelaskan dulu yang menyebabkan masalah ini ialah punca pencemaran tersebut. Baik, Datuk Seri bercakap berkenaan siasatan dan kita nak mencari sebenarnya ataupun tidak ingin perkara ini berlaku dalam jangka masa yang panjang. Mungkin dalam perancangan bagi pihak kementerian sendiri, adakah akan diusulkan sebarang akta yang bersesuaian untuk memastikan mereka yang melakukan kegiatan seperti ini mendapat orang kata pengadilan yang sepatutnya, Datuk Seri? Ya. Ada 5 perkara yang kami tengah buat sekarang. Ya. Pertama sekali ialah isu tentang sumber air mentah ini perlu diselesaikan. Sebab pencemaran ini ialah pencemaran sumber air. Dan ini sangat sukar kerana melibatkan pelbagai agensi, kerajaan pusat, kerajaan negeri, kerajaan tempatan dan sebagainya. Dan ada pertindihan kuasa untuk mengawal clear. Ada 10 agensi sekurang-kurangnya yang terlibat dalam pengawalan punca pencemaran di sepanjang sungai yang kita sebutkan ini. Jadi saya dalam proses bersama dengan rakan-rakan saya dalam kerajaan persekutuan sedang berusaha untuk menyelaraskan ke 10-10 ini di peringkat negeri, sebahagian besar di peringkat negeri dan sebahagian ada juga di peringkat pusat. Saya bagi contoh ya, hal yang berkaitan dengan penternakan. Kita bila ini Jabatan Perkhidmatan Veterina yang bertanggungjawab. Aktiviti perumahan, perdagangan, perindustrian, pihak berkuasa tempatan. Aquaculture, Jabatan Perikanan. Jabatan Alam Sekitar sebagai contoh, banyak orang melihat ini semua kerja Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar ini kuasanya hanyalah kepada aktiviti yang terhad melaksanakan EIA, Environmental Impact Assessment, atau premis perindustrian atau loji kumbahan. Itu sahaja yang dikawasi oleh Jabatan Alam Sekitar. Jadi kami sedang dalam berusaha untuk mengenal pasti siapakah yang seharusnya dipertanggungjawabkan ataupun mengawasi dia dengan lebih ketat lagi hal ini. Dan saya berpendapat, ini pendapat pribadi saya, masih belum diluluskan di peringkat pentadbiran kerajaan. JAS perlu diberi peranan mengawasi dia apa sahaja aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran tanpa mengira saiz, lokasi dan jenis serta sumber bahan cemar. Sekarang ni contohnya kalau ada kilang, dia menghasilkan 50 padu air sisa sehari, tak tertakluk kepada Jawatan Alam Sekitar. Contohnya. Ya. Dan perkara-perkara macam ni perlu dikenal pasti apa sahaja, walaupun 10, walaupun 5 meter padu harus terlibat ataupun dikawal sedia oleh Jawatan Alam Sekitar. Jadi mudah untuk kita buat pemantauan dan mudah untuk kita melaksanakan perkara yang berpatutan di segi penguasaan. Yang kedua, sistem kawal selia yang lebih inovatif. Contohnya pada 1 hari bulan Oktober kita telah menubuhkan unit jenayah alam sekitar secara pentadbiran. Di mana di situ kita ada juga PDRM. Sekarang ni siasatan kita melibatkan PDRM. Jadi PDRM selalu membantu kita untuk jalankan siasatan. Masuklah di Sungai Gong baru-baru ni. Kita juga nak membina 10,000 kilometer denai sungai kebangsaan. Dan insyaAllah minggu ni kita akan mulakan usaha ini. Weekend lepas kita berada di Sungai Gong, kita bina denai. Denai ini untuk orang lalui, naik basikal dan sebagainya. Sebab kita tak nak sungai kita ini terbiar. Tak ada orang lalu, tempat terpencil, terperosok. Dan ini memudahkan mereka yang berniat jahat untuk mencemarkan alam sekitar. Kadang-kadang mereka tak berniat pun, tetapi disebabkan oleh itu peluang.
Kalau tidak, mereka ini terpaksa menghantar sisa mereka ke tempat yang ditetapkan yang memakan belanja RM10,000 ke RM5,000 dan sebagainya. Tetapi kalau buang tepi sungai, tak ada belanja apa-apa. Jadi ini pemikiran yang ada di kalangan mereka menjadi penjenayah alam sekitar ini. Tindakan tegas juga akan kita ambil dalam sidang insyaAllah Dewan Rakyat akan datang. Kita akan buat tindakan kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Perkhidmatan Air Negara 2006. Ini perkara yang sangat penting. Tetapi pada masa yang sama, dari segi infrastruktur, kita bercadang untuk membina lebih banyak takungan air pinggiran sungai. Ini yang berlaku di mana Semenyih 2, loji Semenyih 2 yang membekalkan air ke Bangi tidak menghadapi masalah dari segi bekalan. Sebab apa? Mereka dapat air daripada takungan, bukan dapat air daripada sungai terus. Ya, jadi kos takungan itu perlu kita fikirkan siapa nak bayar dan berapa kosnya. Di samping itu, kita juga berusaha untuk mengurangkan reserve simpanan, meningkatkan reserve simpanan air ataupun reserve margin. Yang berlaku, kenapa Putrajaya selepas sehari barulah air tidak ada di Putrajaya? Disebabkan oleh kolam takungan air terawat di Putrajaya itu besar. Jadi mampu menampung untuk sehari. Andainya tangki-tangki yang ada ini boleh menampung sehingga seminggu, kita tak ada masalah. Apa pun berlaku pada sungai dalam tempoh seminggu, kerosakan loji ke, pencemaran berlaku ke, kita tidak ada isu sebab dalam takungan ataupun dalam tangki air terawat kita cukup untuk bekalan sekurang-kurangnya 7 hari. Itulah perkara yang kami sedang usahakan sekarang. Datuk Seri, mungkinlah pastinya ramai rakyat akan cakap sampai bila ni? Sampai bila tempoh perlu mereka hadapi mandi dengan air mineral dan sebagainya ni? Ya. Untuk kali ini insya-Allah syarikat Air Selangor, pengurusan Air Selangor telah maklumkan hari ini air sebagian besar akan dapat dan besok akan dapat sepenuhnya lah petang besok. Tapi saya nak maklumkan, untuk kita menyelesaikan masalah ini, kita mesti menyelesaikan masalah yang fundamental. Technically, yang paling kita perlukan ialah meningkatkan reserve margin untuk bekalan air di kawasan-kawasan strategik kita. Kalau sesebuah negara, saya tak nak sebut negara mana, sampai 50%. Maknanya dalam tempoh 2 bulan tak ada air pun, dalam takungan air terawat mereka itu telah ada. Tangki air terawat itu ada air yang telah dirawat. This is the strategic decision. And of course, belanja pun bukannya sikit. Ini belanja yang sangat mahal. Dan bagaimana kita nak membiayai perbelanjaan tersebut. So, itu adalah perkara yang harus kita fikirkan secepatnya. Baik. Datuk Seri ada sebutkan berkenaan dengan margin, bagaimana kita ingin mempertingkatkan daya penyimpanan air yang lebih besar untuk supaya kita menghadapi perkara seperti ini. Tapi bagaimana pula mungkin Datuk Seri ada melihat antara mungkin kerjasama bersepadu yang perlu diperkukuhkan lagi mungkin dengan kementerian lain, kerana kita melihat begitu ramai si pelaku-pelaku ini yang kerap kali yang menjadi penyebab pencemaran di sungai-sungai di seluruh Malaysia. Jadi apa pandangan Datuk Seri? Ya, saya sebutkan tadi Sofia. Kita ada 2 takungan ya. Satu takungan air mentah, satu lagi takungan air terawat. Takungan air mentah kita panggil TAP. Takungan air pinggir sungai. Takungan air terawat kita panggil tangki simpanan air terawat ataupun reservoir. Itu strategik. Ya. Itu perkara yang kita kena buat. Itu kerajaan dan syarikat air kena buat. Yang kedua ialah bagaimana masyarakat secara konsensus dan secara bersepadu bersama-sama menghadapi masalah ini. Sama sekali konsep pencemaran sungai itu kena faham. Banyak orang berkata saya hanya basuh dapur di kedai saya hanya basuh kilang saya hanya basuh kandang ternakan saya perkara macam tu. Bila kita tangkap orang tersebut, dia kata tak ada apa, saya dah buat ni banyak kali. Sedangkan apa yang mereka basuh itu kemudian masuk ke dalam longkang masuk pada anak sungai masuk ke sungai yang besar. Dan ini adalah perkara yang mencemarkan alam sekitar. Kita nak jelaskan, termasuklah contohnya ialah kedai-kedai yang makanan. Konsep pencemaran alam sekitar perlu dipahami. Yang kedua, kita juga masyarakat secara individu pastikan kotoran tak berlaku di longkang kita. Kalau tanya apa peranan saya, pastikan longkang kita di rumah kita, di kawasan tempat kerja kita bersih. Sebab longkang itu akan masuk ke dalam anak sungai masuk ke sungai. Itulah punca pencemaran berlaku. Yang kedua, saya juga sebutkan tentang peranan pengguna untuk menjimatkan penggunaan air. Ini dengan 2 cara. Satu, dengan cara menggunakan peralatan jimat air. Yang keduanya, kita sebenarnya menggunakan air sangat banyak. Di Malaysia secara purasa kita menggunakan air 230 liter air sehari setiap orang. Sedangkan Matlamat dalam rancangan Malaysia ke-12
hujung tahun 2020 ini, iaitu tinggal beberapa hari lagi, patutnya kita menggunakan air 180 liter day per capita. Di peringkat antarabangsa, apa yang disarankan ialah 160. Banyak negara sekarang 150 saja penggunaan air. Jadi di Malaysia secara konsensus, kita menggunakan air yang banyak. Bila kita menggunakan air yang banyak, susahlah kita nak dapat reserve margin yang tinggi secara teknikal. Betul. Walaupun kita boleh buat perkara tersebut. Dan juga saya nak galakkan orang ramai untuk menyertai sahabat sungai. Ada banyak pertubuhan baru sekarang ni yang ditubuhkan NGO untuk memastikan sungai kita tidak tercemar. Caranya kita buat denai. Ini kerajaan akan buat insya-Allah 10,000 kilometer denai sungai kebangsaan. Tujuannya untuk mendekatkan masyarakat pada sungai. Kita beriadah di tepi sungai. Kita beraktiviti di tepi sungai, berjalan kaki, naik basikal dan sebagainya. Secara tak langsung ini akan tidak mendorong mereka yang berhasrat tidak baik untuk mencemarkan sungai. Ya. Baik. Terima kasih Datuk Seri di atas penjelasan mengenai isu ini. Sama-sama, terima kasih menjemput saya. Baik, terima kasih Datuk Seri. Jaga diri. Semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Ya. Jaga diri juga yang pakai pink tu sebab saya pakai warna pink di tangan ni. Semoga dipermudahkan Datuk Seri. Kita doakan InsyaAllah. Datuk Seri. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Usaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Sebenarnya Datuk Seri sedang menjalani kuarantin di rumah beliau. Dan kita doakanlah semoganya dipermudahkan. Itu yang kata saya tak nak tegur tadi pun, tapi dah Datuk Seri sebut. Moga-moga insya-Allah positif kalau kita buat swab 2-3 kali itu insya-Allah. Baik, kita bercakap berkenaan dengan isu sungai tadi. Saya suka bila mendengar bahawa ada satu langkah bahawa bila buat denai itu betul. Baru kita terfikirkan kadang-kadang orang yang nak buat jenayah alam sekitar ni dia tengok macam tempat tu tak ada orang. Kan? Itu yang dia bergerak aktif. Jadi bila ada denai itu dah ada, maknanya orang sentiasa berada. Ada pergerakan di situ, sibuk sedikit, maknanya mungkin dia pun takut bila ada demikian langkah itu. Ya, salah satu lagi mungkin disebabkan kawasan itu menjadi tumpuan ramai. Ya. Disebabkan itulah juga mungkin mereka ni takutlah untuk membuang segala jenis kekotoran di dalam sungai dan sebagainya. Dan kita perlu lihat juga ya, sungai ini sebenarnya dalam masa sama juga, selain daripada ianya boleh kita jadikan sebagai sumber minuman dan sebagainya, dalam masa sama juga kita boleh jadikan sebagai sumber pelancongan. Ya, andai kata kalau sungai itu bersih, ianya boleh kita jadikan sebagai tempat untuk kita beriadah dan sebagainya. Pendek kata dekat sini, apa yang boleh kita simpulkan dalam pada kita tak ada air, isu-isu ini sebenarnya dibangkitkan. Kita harapkan bahawa apa yang kami bawakan sebenarnya setiap kali tak ada air, kita di MHI sebenarnya akan bawakan topik ini. Dan kita harapkan bahawa anda yang menyaksikan ini lebih mengetahuilah ataupun lebih mendapat input tentang perkara yang kita bincangkan ini. Sebab perkara ini harus dilakukan bukan sahaja daripada segelintir pihak ataupun sesetengah individu. Malahan perkara ini harus dilakukan secara berkelompok daripada individu, masyarakat dan sebagainya. Itulah Faria dan juga Sofia. Kita boleh lihat ya, kenapa agaknya loji rawatan air itu dihenti tugas disebabkan berlaku pencemaran bau. Pencemaran bau itu disebabkan apa? Ada segelintir daripada masyarakat tidak bertanggungjawab membersihkan reban, kandang, itik dan ayam, kan? Jadi perkara itu sebenarnya kita dah mengetahui dah, kan? Kalau nak bersihkan kandang dan sebagainya, tak perlulah kita nak berlebih-lebihan sampai mencembarkan, sampai memberikan kemudaratan kepada orang di sekeliling. Saya rasa perkara itu mereka dah tahu dah, tetapi disebabkan apa? Disebabkan mereka mengambil langkah yang mudah, langkah yang senang, kan? Mereka tak nak kekotoran di premis mereka, di tempat mereka, letak saja di sungai. Penting diri. Sungai tu mengalir, betul tak tahu ke mana? Sebagai itulah mungkin. Seakan-akan cincai di situ cara pendekatan ramai ni kan, melihat situasi ini, dan mungkin kita nak mendapat sedikit sebanyak yang lebih positif, mendapat inspirasi daripada satu negeri ini di Muar. Muar macam mana? Di Muar memang bersih kan? Itulah dia cerita pasal Muar ni. Macam semangat sikit lah kan. Sebab mungkin ada yang dah mengetahui bahawa Muar ini dikategorikan sebagai bandar terbersih di Asia Tenggara pada tahun 2018. Dan kita tahu bahawa salah satu daripada ikon ataupun tempat yang menarik pelancongan di sana adalah Sungai Muar. Sungai Muar di sana kalau anda perhatikan, mereka jadikan sebagai salah satu daripada tempat pelancongan. Dan disebabkan itulah mungkin kita nak tahulah, mungkin ada tip ataupun bagaimanakah caranya Majlis Perbadaran Muar sebenarnya, mereka mungkin ada menyusun atur pelbagai aktiviti untuk menjaga kebersihan Sungai Muar itu sendiri. Dan dengan itu, bersama kami di talian video sekarang ini, yang di-Pertua Majlis Perbadaran Muar, Tuan Haji Mustafa Kamal Haji Samsudin. Assalamualaikum Tuan Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, saya agak sini. Baik, kita tahu ya, kalau andai kata kita ni pergi ke MUA, salah satu daripada apa yang kita perhatikan, mereka tidak nampak kekotoran yang berlaku. Bukan sahaja di bahagian jalan, malahan di Sungai MUA itu sendiri. Jadi saya rasa pendedahan yang diberikan ini saya rasa dapat memberikan inspirasi juga kepada mereka yang mungkin menjaga alam sekitar, khususnya sungai-sungai di tempat mereka. Jadi nak tahulah apakah sebenarnya rahsia kejayaan Muar ini? Boleh kita kategorikan sebagai bandar terbersih di Asia Tenggara sekaligus membersihkan sungai dalam masa yang sama. Tuan Haji. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada seluruh warga Muar dan seluruh masyarakat Malaysia yang hadir ke Muar. Tanpa sokongan semua pihak dan kerja keras daripada semua pihak, pelbagai agensi, NGO, masyarakat dan individu, sudah tentulah Muar tidak dapat bersih sehingga hari ini. Ya. Walau bagaimanapun, sebenarnya masih banyak lagi yang perlu diperbaiki. Kerana soal bersih ni dan soal kotor sebenarnya ada pasang surutnya. Jadi untuk itu setiap tahun kami merangka satu pendekatan. Umpamanya pada tahun ini tema kami adalah komuniti berkabir rendah, perbadanan lestari. Semata-mata nak ajak masyarakat tentang apakah fokus kita pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Bila bercakap tentang masyarakat berkabir rendah, kadang-kadang kita hanya terfikir bahawasanya industri itulah yang mungkin menyumbang kepada pencemaran sungai. Tapi kita lupa sebenarnya dapur kita di rumah, tempat kita membasuh pakaian dan juga semua premis perkedaian, khususnya premis makanan, sebenarnya amat menyumbang kepada pencemaran sungai jika tidak dicegah dan juga diambil pendekatan yang terbaik. Justru itulah daripada tahun 2020, kita ada pendekatan yang dipanggil amalkan 20 perkara di tahun 2020. Iaitu perkara-perkara yang biasa, tetapi kalau kita berjaya memasyarakatkan, ia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Umpamanya, kita hendaklah kita mewajibkan semua permis makanan menyediakan perangkap minyak dan menyelenggara dan menggalakkan masyarakat untuk bersama-sama menggunakan efektif mikroorganisme, iaitu satu cecair yang digunakan untuk dicurah dekat sinki lepas mereka basuh pinggan. Supaya dengan demikian, benda itu akan lebih cepat terurai dengan bakteria yang baik dan dengan demikian apa yang dialihkan ke sungai akan menjadi sesuatu yang agak betul. Untuk masyarakat Muar dan juga masyarakat kita, saya fikir mereka semua maklum. Sungai Muar ini datangnya daripada Kuala Pilah. Kalau kita semua tahu daripada lembah Gunung Telapak Buruk kemudian mengalir ke Kampung Salang. Jadi sejauh lebih 250 km. Artinya kalau di Muar saja kita mengambil tindakan sedemikian dan tidak ada semua tindakan bersama daripada masyarakat di semua negeri dan mungkin, sudah tentulah tidak akan menimbulkan kejayaan. Artinya kalau ada sedikit kejayaan kebersihan sungai dekat Muar, sebenarnya itu sumbangan daripada masyarakat seluruh daripada Negeri Sembilan, Gamat, hinggalah ke Muar itu sendiri. Ya, itu kita tak dapat nafikan ya. Sebenarnya memang perhatian diberikan kepada setiap individu, setiap lapisan masyarakat sebenarnya yang berbentuk sungai itu menjadi bersih dan sebagainya. Dan Tuan Haji ada sebutkan tadi bahawa peniaga di Muar pun turut mengambil bahagian dalam pada kita ni nak membersihkan Sungai Muar. Tetapi Tuan Haji, kalau kita lihat juga adalah segelintir daripada masyarakat kita ni yang mungkin tidak mahu ikutlah apa yang disuruh, ya, iaitu kita boleh kategorikan sebagai sikap yang tidak mengambil endah apa yang telah pun diberikan, ya. Bagaimana Tuan Haji melihat perkara ini? Adakah peniaga-peniaga di Muar ataupun masyarakat di Muar sebenarnya mereka ini mempunyai satu sikap yang bagus juga untuk dijadikan teladan kepada mereka yang lain, Tuan Haji? Sebenarnya masalah itu satu peluang. Macam mana kita dekat negara Muar ni kena lebih kreatif untuk mendekati masyarakat. Justrulah kami ambil pendekatan untuk mengamalkan perkara-perkara yang biasa-biasa supaya menjadi luar biasa. Umpamanya kita dengan pekerja-pekerja kita buat mud ball, iaitu efektif mikroorganisme berbentuk pepejal, yang mana kita ajak masyarakat bersama-sama, khususnya pada masyarakat peniaga, untuk sama-sama kita campakkan dekat sistem saliran. Supaya mereka mula faham tentang bahawasanya peranan menjaga sungai ini adalah peranan semua pihak. Dan saya yakin dengan pendekatan yang sedemikian, lama-kelamaan mereka yang mungkin kurang ambil peduli akan turut sama-sama
dalam apa je aktiviti kemasyarakatan yang telah pun kita mula laksanakan sejak 2018. Ya. Ya, baik. Apapun kita di sini ucapkan tahniah ya kepada Bandar Muar yang masih lagi mengekalkan antara bandar terbersih bukan sahaja di Malaysia malahan di Asia Tenggara. Baik, terima kasih Tuan Haji di atas segala perkongsian. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, itulah tadi kita saksikan bahawa Muar ini memang begitu cantik sekali disebabkan mungkin kebersihan itu juga menjadikan Muar ini sebagai salah satu daripada destinasi pelancongan yang mereka harus kunjungi. Kita perlu ingat di sini, ada kata kalau kita menjaga alam sekitar, kita menjaga sungai, kita menjaga kawasan di persekitaran kita, dalam masa yang sama juga kita bukan saja boleh memajukan diri kita tetapi boleh memantapkan ekonomi di setiap tempat itu. Bukan saja bersadarkan tadi kata bukan industri je Ya. jangan mudah jadi pihak industri saja tetapi diri sendiri. Maknanya bermula dari rumah. Itu yang perlu ditekankan. Jimat-jimat juga menggunakan air. Baik, kita nak beralih kepada perkembangan semalam. Semalam banyaklah juga cakap-cakap kata sekejap 900 lebih, 800 lebih. Tetapi kita melihatkan statistik semalam untuk COVID-19 di Malaysia mencatatkan 691. Ini angka yang sangat besar. Terbesar setakat Ya, ini. ya. Dan ini sebenarnya membimbangkan dan menggusarkan seluruh kita semua di Malaysia. Ya. Apatah lagi daripada 691 ini 688 adalah diakibatkan ditular oleh warga tempatan. Dan bukan itu sahaja, kalau anda ingin tahu lebih lanjut, 394 daripada angka keseluruhan itu adalah daripada kluster tembok sahaja. Dan pastinya pada ketika ini 39 kluster masih lagi aktif dengan 2 kluster baru diumumkan semalam iaitu kluster ramai-ramai di Sabah dan kluster Batu di Perak. Kita melihat semalam kan kedua-duanya perutusan khas COVID-19 daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun dilakukan daripada rumah dan juga pengumuman harian COVID-19 juga diumumkan oleh Tan Sri Dr. Malaysia dari rumah juga. Jadi kita melihat antara mereka pemimpin-pemimpin kita yang juga sedang menjalani kuarantin di rumah. Dan di berita harian dikongsikan muka hadapan. Kali ini kita lebih bersedia. Ya. Sikit petikan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Kita kini lebih bersedia dari segi pengalaman, tenaga kerja dan memahami sifat virus. Kita mempunyai kemudahan serta peralatan mencukupi, namun kita perlu memutuskan rantaian jangkitan virus dan kaedah terbaik ialah duduk di rumah, terutama di kawasan PKPD bersasar. Itu di muka halaman depan dan dikongsikan perinciannya di halaman keempat. Bagaimana sebenarnya beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk lebih bersedia menangani COVID-19 ini dengan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan agar kita dapat memutuskan rantaian virus dengan keadaan terbaik ialah duduk di rumah. Walaupun tiada lagi keputusan untuk menjalani PKP seperti Mac yang lalu, tetapi duduk di rumah itu adalah langkah terbaik yang kita perlu lakukan sekiranya kita tidak ada segala urusan penting yang perlu kita keluar daripada rumah. Dan di bawahnya turut dikongsikan juga kerajaan akui kempen PRN Sabah antara punca kes naik. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagaimanapun berkata PRN Sabah tidak dapat dielakkan selepas Yang di-Pertua Negeri Sabah menerima cadangan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN. Dan ini tidak dapat dielakkan kerana kita tertakluk kepada peruntukan perlembagaan PRN kerana diadakan dalam tempoh 60 hari selepas DUN dibubarkan. Tetapi malangnya ada SOP tidak dipatuhi. Misalnya penjarakan fizikal. Ketika turun berkempen, penjarakan fizikal kurang dipatuhi walaupun hampir keseluruhan pakai pelitup muka masih duduk bersesak. Itu pastinya ada yang dikongsikan semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah kadar penggunaan aplikasi MySejahtera pada ketika ini adalah 60% rakyat Malaysia. Jadi itu antara perkara baik kerana kalau jadi apa-apa senang untuk dikesan. Jadi kita ucapkan syabas kepada anda yang telah pun memuat turun aplikasi dan menggunakan. Bagi yang belum lagi kita sarankan untuk cepat-cepatlah adakan aplikasi dalam telefon pintar anda ini untuk membantu kita melawan COVID-19. Ya. Pada mereka yang diarahkan kuarantin diri, pastikan kuarantin cukup pada tempoh yang telah ditetapkan kerana ada juga kes yang kata bila dah buat swab yang pertama negatif, terus buka gelang dan walaupun tak cukup lagi dalam tempoh seminggu dah pergi keluar dan dah keluar melakukan segala aktiviti harian seperti biasa.
Mohon agar hormati segala peraturan dan juga SOP yang telah ditetapkan. Hormati juga orang di sekeliling anda. Kalau kata 14 hari, maka walaupun dah negatif, duduklah dalam 14 hari kerana kita tahu bahawa gejala itu akan bermula pada hari yang ke-11. Jadi diharapkan anda faham dan akur. Baik. Ya, sangat penting peringatan. Kita teruskan dengan perkongsian di Harian Metro. Ya, betul. Kalau yang pakai gelang merah jambu tu duduk di rumah. Tapi yang kalau macam Fariha pakai baju warna merah jambu, tak apalah. Nak pergi ke mana-mana pun tak apa. Okey. Baik, dalam pada kita ni bergembira. Dalam pada kita ni bercerita berkenaan dengan jumlah kumulatif kes jangkitan COVID-19 ini 691 adalah jumlah yang begitu besar sekali. Dan kita semua terkesan. Kita semua sedih. Dan lebih menyedihkan lagi di mana salah seorang daripada yang berlaku kematian semalam adalah bayi yang berusia 1 tahun. Ini yang dimuatkan di Harian Metro di muka surat 8 ya. Bayi korban wabak, Malaysia catat peningkatan tertinggi 691 kes ya sejak Januari lalu. Malaysia terus merekodkan peningkatan kes baru COVID-19 iaitu 691 seperti mana yang saya bagi tahu tadi, dan malah buat kali pertama seorang bayi perempuan berusia 1 tahun menjadi mangsa termuda dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19 di Malaysia. Kata daripada Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata bayi itu mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Semporna Oktober lalu dan keadaan kesihatan kes didapati merosot dan memerlukan bantuan pernafasan. Saringan COVID-19 didapati positif pada 5 Oktober dan bayi ini disahkan meninggal dunia jam 4.25 petang pada hari yang sama. Ya. Dan itu yang dimuatkan di Harian Metro. Apa yang kami kongsikan di sini iaitu jumlah kematian meningkat kepada 141 orang. Boleh kita bagi tahu dekat sini, kematian itu tidak mengenal usia, kan? Ya. Maria, Sofia sebenarnya. Walaupun kita dapat lihat golongan-golongan yang berisiko terjangkiti COVID-19 ini berlakunya apabila kita ni berusia dalam kategori warga emas. Tetapi kita ni di usia yang muda, ini setahun. Ada juga yang 20-an, 30-an juga boleh menemui ajal. Kita tak tahu kan ajal kita bagaimana. Tapi apa yang boleh kita harapkan di sini, kita doakan agar diberikan segala kesembuhan lah. Ya, andai kata saudara mari kita, kawan-kawan kita yang terjangkiti virus COVID-19 ini. Ya. Dan kita harapkan tak ada lagi lah kejadian kematian ini sebenarnya. Ya, betul. Doakan terbaik. Dan kalau saya teruskan dengan perkongsian di NSD, berbalik semula dengan isu pencemaran air di Sungai Selangor dan juga Bukit Tampoi. Di halaman ke-12 NSD disebutkan di sini, water supply to resume starting today. The areas affected by the water treatment plant closures will see services fully restored by Friday, and 274 areas affected by the latest disruption is expected to be restored in stages starting today at 6 p.m. It will be fully restored by Friday. And odor pollution had forced the utility company to shut down the water treatment plants on Sunday afternoon. And yes, apa yang dikongsikan di sini adalah pengguna-pengguna yang terjejas beberapa hari ini pastinya akan mendapat semula bekalan air bermula hari ini sehinggalah ke hari Jumaat. Jadi sampainya air ke rumah kita akan datang secara berperingkat dan kami harap agar anda dalam keadaan yang sabar dan sebagainya. Dikongsikan juga gambar yang menunjukkan antara usaha orang ramai, rakyat sendiri yang terpaksa untuk mencari air di pilih-pilih awam. Kami berharap agar anda kuat dan pastinya kita melihat perubahan air akan datang ke rumah kita secara berskala ataupun peringkat sehingga ke hari Jumaat ini. Di halaman ke-12 NST. Baik, seterusnya di Utusan Malaysia. Ya, betul. Tapi itu dia cerita pasal air tadi. Kalau anda pengguna yang terjejas, anda boleh layari laman web ataupun laman sesawang Air Selangor untuk anda mendapat pelbagai informasi ya, termasuk juga di laman media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram Air Selangor Sedia Berhad. Baik, perkongsian di Utusan Malaysia ini berkaitan dengan momentum pelaburan asing yang terus meningkat ya. Pelabur asing terus merekodkan aliran dana keluar bersih bagi ekuiti tempatan apabila menyaksikan sebanyak 1.43 bilion ringgit dana telah dijual bulan lalu, iaitu peningkatan 240 juta ringgit berbanding 1.19 bilion ringgit yang dicatatkan pada Ogos lalu. Dan menurut MIDF Research dalam nota kajian, sekiranya trend penjualan itu berterusan, aliran keluar dana asing dijangka kekal melonjak sehingga bulan Oktober.
Dan bagi minggu pertama Oktober sahaja, pelabur asing telah pun menjual sebanyak 543.91 juta equity tempatan. Dan MIDF dalam researchnya juga berkata peruncit turut mencatatkan penjualan dana berjumlah 171.54 juta ringgit minggu lalu, manakala institusi tempatan bagaimanapun merekodkan pembelian equity sebanyak 715.48 juta ringgit ya. Dan itulah dia, kita merasakan bahawa anda kata kalau PKP ini dilakukan semula, agaknya kita boleh dapat angka sebegini rupa. Ya, itu yang perlu kita ingatkan. Dalam pada kita ni nak menjaga kesihatan rakyat, dalam masa sama juga kita harus memikirkan tentang ekonomi negara. Kestabilan ekonomi itu juga penting. Dalam pada masa yang sama juga kita nak menjaga kesihatan rakyat. Ya, dan kita harapkan bahawa momentum pendekatan pelaburan asing ini akan dapat diteruskan kekal sampailah bila-bila. Sebab anda kata kalau ekonomi ini merundum, ianya bukannya mengambil masa yang sedikit. Setahun, 2 tahun, malahan bertahun-tahun lamanya untuk kita berada di tahap yang Itu yang menjadi orang kata tanda tanya ataupun dilema sekarang ni. Kan kita nak menjaga ekonomi kita, kita nak pelaburan asing untuk masuk. Di masa yang sama kita melihat jangkauan nombor yang cukup tinggi COVID-19 ini. Jadi ada yang merasakan PKP patut diadakan. Ini adalah suara rakyat. Ada yang rasakan tak boleh kerana kalau jadikan PKP tak boleh nak mencari rezeki dan sebagainya. Jadi kita ingin membincangkan sebenarnya saja lagi. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan tahu apakah mungkin implikasi dan parahnya sekiranya PKP diwujudkan semula. Kita akan lanjutkan berkenaan dengan isu ini bersama dengan tetamu kita, seorang pakar ekonomi, antara dilema rakyat dan juga pemimpin negara. Semuanya selepas ini di MHI. Baik, kembali semula dalam Malaysia Hari Yang Berebut cakap. Berebut. Masih bersama kami di MHI. Terima kasih. Jadi kita akan teruskan lanjutkan lagi perbincangan berkenaan dengan parah jika PKP kedua. Ini yang menjadi dilema kepada kita semua. Kadang-kadang kita rasa macam kalau PKP alangkah bagusnya sebab kita boleh bendung penularan COVID-19. Betul. Tapi ada juga kata kalau PKP macam mana nak cari makan, kita baru je nak cari makan. Terutamanya kepada peniaga-peniaga kecil, dan kita tahu bahawa kerajaan sendiri juga telah berusaha sedaya mungkin melaksanakan prihatin pakej-pakej tertentu kan, rancangan ekonomi ini kepada rakyat. Jadi ini yang akan dibincangkan, bagaimana dilema rakyat dan juga pemimpin kita jugalah, kerajaan kita. 30% rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan. Anda boleh bayangkan sekiranya berlaku lagi sekali PKP ini, ramai pastinya akan lebih terjejas berapalah angka peratus itu yang akan kehilangan pekerjaan. Dan bagi mereka yang mungkin syarikat sendiri dan sebagainya, mungkin perusahaan yang kecil dan sebagainya, bagaimana mereka nak mencari rezeki dari hari ke hari kalau sekiranya gerai-gerai mereka itu tidak boleh dibuka. Jadi itu yang kita akan bincangkan sebenarnya. Bukan kita tidak risau berkenaan dengan lonjakan nombor COVID-19, tetapi orang kata nak mencapai keseimbangan itu suatu perkara yang sangat sukar, kan Farah? Dan kita akan berbincang lebih lanjut dengan pakar ekonomi kita yang akan bersama kita di Malaysia hari ini, pagi ini, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari yang berhubung dengan kita dari Putrajaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Prof, kita bercakap berkenaan dengan PKP sekiranya jika ada PKP kedua, dan semalam kita menyaksikan statistik agak tinggi, melonjak tinggi, dan masa PKP dulu, masa Mac lalu kan, April, Mei, kita menyaksikan juga jumlah pengangguran yang cukup besar. Turut saya lihat di berita harian ini, laporannya mengatakan bahawa jumlahnya 826,000 mereka yang hilang pekerjaan ketika PKP yang lalu. Dan itu adalah gelombang yang sangat besar kalau dibandingkan dengan krisis kewangan pada 1997 dan juga 2008. Apa yang, sebagai pakar ekonomi, kalau sekiranya PKP dilaksanakan melihat keadaan semakin kritikal dengan statistik COVID-19 ini, apa yang akan terjadi? Baik, Farihah Sofia ya. Kita pendengar kat luar sana, kita kena faham bahawa krisis COVID yang dibawa oleh COVID-19 ke atas ekonomi ini berbeza, sangat berbeza dengan krisis-krisis yang sebelum ini. Berbeza dengan krisis 1997-98, yang mana pada krisis 1997-98 ekonomi masih lagi bergerak. Cuma ada yang terkesan. Tapi kalau pada MCO yang lepas, masa COVID-19 PKP dilaksanakan, ekonomi terhenti. Seperti kalau kita tengok badan kita ni seperti jantung terhentilah.
koma sekejap. Jadi bila keadaan itu berlaku, ini menyebabkan bahawa pengeluaran tak dapat nak berjalan, permintaan atau perbelanjaan pun tak dapat nak berjalan. Jadi yang terkesannya adalah keseluruhannya, bukan sahaja individu, firma dan juga kerajaan. Ya. Pada kita dah lihat kesan yang bagi saya agak dahsyat COVID-19 yang dibawa oleh COVID-19 ke atas ekonomi. Kita tengok betul kadar pengangguran tinggi dan juga kadar orang kehilangan pekerjaan tinggi dalam sejarah kita lah. Pada tahun bulan Jun saya ingat dalam sejarah statistik PKSO lebih kurang 18,000 lebih yang hilang pekerjaan. Lepas itu trend dia menurun selepas kita dah buka balik ekonomi kita dan juga sekarang telah menunjukkan tanda-tanda bagi saya yang saya lihat sangat positif. Ya. Kadar pengangguran pun dah menurun daripada Mei 5.3% turun pada 4.9%. Pada Jun dan Julai turun lagi 4.7%. Kadar kehilangan pekerjaan pun telah menurun daripada Jun 18,000 lebih, sekarang pada bulan September hanya tinggal lebih kurang 7,000 lebih saja orang yang hilang pekerjaan. Ini sangat positif, pertumbuhan telah berlaku. Jadi jika keadaan kita cadangan untuk laksanakan PKP semula, bagi saya sebagai perspektif ekonomi, saya tidak melihat itu adalah pilihan yang terbaik pada masa ini. Ya, umpamanya saya terlibat dalam kemalangan dan kaki saya patah. Sekarang ni saya dah masa pemulihan, saya dah boleh bertatih semula, berjalan semula. Tiba-tiba saya dipatahkan balik kaki saya. Itulah keadaannya. Analoginya yang akan berlaku jika kita beri pilih option kepada total lockdown ataupun seperti mana yang dulu lah. Jadi pilihan yang ada sekarang, kita ambil maklum bahawa isu kesihatan juga penting ya, selain daripada isu ekonomi itu sendiri. Tapi kita perlu ada timbal baliknya di sini. Kerana ekonomi itu memberi impaknya jangka masa panjang. Sebab itu saya selalu guna perkataan ekonovirus versus ekonomi. Hilanglah perkataan ekonovirus basically. Sama ada kita bimbang juga kelaparan, kematian disebabkan ekonomi itu sebenarnya lebih besar jika keadaan ekonomi itu tidak pulih. Jadi bergerak ke hadapan, saya kira kita pilihan yang ada sekarang ini adalah kita mungkin laksanakan PKP secara bersasar seperti yang PM umumkan semalam. Itu adalah pilihan yang terbaik pada masa ini. Kerana kita kena ambil kira kelangsungan ekonomi itu sendiri, terutamanya kelangsungan rakyat di bawah sana. Ya. Itu analisis yang sangat menyeluruh ya Prof. Tapi kita juga ada persoalan ini dalam tahun 2020. Bukan kita inginkan PKP, memang tidak. Tetapi berdasarkan mungkin kerancakan ekonomi, berdasarkan pembelian ataupun jual beli menerusi dalam talian, adakah sedikit sebanyak menunjukkan yang ini juga mungkin di antara solusi ataupun cara yang terbaik untuk juga merancangkan ekonomi. Bukan dalam skala yang besar seperti biasa, tetapi juga mungkin boleh memberikan kestabilan ataupun sedikit keselamatan di situ bercakap dengan kestabilan ekonomi rakyat dan juga negara daripada segi ekonomi dalam talian, Profesor. Kalau saya melihat ya, alternatif kepada pembelian di atas talian ini lebih pada penyelesaian jangka masa pendek dan penyelesaian yang tidak menyeluruh ya, seolah-olah macam analoginya adalah kita sakit kepala, kita bagi Panadol lah, rehat sekejap ya, lepas tu masalah itu berterusan juga. Sebab kita kena faham bahawa dalam aktiviti ekonomi itu sendiri, sebenarnya aktiviti yang berkaitan dengan kita bergantung kepada ekspor, kita juga bergantung pada aktiviti lain yang tidak sangat kepada yang tidak lagi maksud saya memerlukan ekonomi kita yang terarah kepada yang disebut tadi. Ia lebih kepada penyelesaian yang masa pendek dan yang bagi saya tidak akan menyeluruh, tidak akan menyelesaikan masalah. Okey, baik Prof. Antara kekangan yang boleh kita lihat di sini daripada pemerintah sekarang ini, bukan saja dekat Malaysia, malahan di serata dunia sekarang ini, antara kekangan yang mereka risaukan sekarang ini adalah untuk menemui titik keseimbangan antara kesihatan rakyat dan juga untuk memangkin ekonomi negara. Memang penting kalau kesihatan itu kita menjadikan sebagai salah satu daripada perkara yang paling asas sekali. Kita nak jaga kesihatan rakyat, tetapi dalam masa sama juga kalau kita tidak melihat ekonomi ini akan terus merudum dan terus merudum dan akhirnya parah. Jadi untuk kita nak menemui titik keseimbangan ini antara kesihatan rakyat dan juga
untuk memangkin ekonomi negara ini. Bagaimana Prof melihat tentang perkara ini? Untuk mencari titik keseimbangan ini adalah satu isu yang menarik dibincangkan dan juga isu yang subjektif, tak ada jawapan yang objektif. Ya. Bagi saya secara prinsipnya titik pertemuan itu adalah pada ketika ini adalah dengan kita melaksanakan kawalan kalau jangkitan besar di satu kawasan zon merah, jadi kita hanya buat PKP di kawasan berkenaan saja. Dan kita memastikan ekonomi di tempat lain berjalan seperti biasa dan juga aktiviti dengan SOP yang ketatnya. Tetapi dia tidak boleh lagi melaksanakan yang total PKP ataupun total lockdown. Kerana kawasan yang hijau, kawasan yang baik, yang tidak ada jangkitan ataupun jangkitan yang minimal, boleh diteruskan aktiviti ekonomi seperti biasa. Jadi kenapa kita nak macam pukul rata semua? Pukul rata dulu bolehlah. Sekarang dah saya kata tak boleh dah. Kerana harga yang mahal kita perlu bayar kepada PKP yang seperti yang dulu. Kerana kita tahu dalam sejarah 2020 ni, sejarah Malaysia, kita ada lebih kurang 3 atau 4 pakej rancangan berlaku dalam masa satu tahun. Kita ada prihatin PKS, bencana dan terbaru kita prihatin yang kos keseluruhannya lebih dari 300 bilion. Satu amount yang sangat besar bagi saya. Jadi kalau kita nak buat lagi seperti mana yang terdahulu, saya rasa itu bukan pilihan terbaik kerana kita agak mengambil risiko yang tinggi kepada kelangsungan ekonomi kita dalam 2-3 tahun yang akan datang. Ya. Baik. Prof, terima kasih atas penjelasan. Okey, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, pakar ekonomi. Ini yang telah dikongsikan, maknanya PKP bersasar, kawasan-kawasan merah yang terjejas yang berisiko tinggi perlu diambilkan tindakan. Seperti mana kata kalau kawasan hijau, kalau bersih, kalau kita sekat pukul rata pun masalah juga. Tapi yalah, dalam keadaan sekarang ini kan rakyat kan menjadi sangat sensitif kan, dalam keadaan yang tegang sebegini, pastinya ada suara-suara. Kita sama-samalah bersatu sebenarnya untuk kita melandaikan lekuk COVID-19 itu. InsyaAllah kita pasti kerajaan akan memikirkan jalan yang terbaik seperti mana kerajaan sekarang ini telah melancarkan banyak pakej rancangan seperti mana lebih daripada 300 bilion ringgit dalam masa setahun ini. Itu cukup besar untuk membantu rakyat berdepan dengan pandemik COVID-19. Baik, selepas ini kita juga akan meninjau mungkin antara suara bagi mereka yang pernah terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan fasa pertama sejak 18 Mac hari itu, dan mungkin mereka telah melalui detik dan saat yang sukar dan mengejutkan. Kerana ialah dalam keadaan itu kita tidak bersedia, kita tidak tahu macam mana perjalanan ekonomi itu. Jadi bagi mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil ini, mereka lah yang paling terkesan. Kerana tidak boleh keluar rumah, pastinya tidak boleh buka kedai dan sebagainya. Jadi kita melihat dan ingin mendengar suara mereka sekiranya nombor COVID-19 semakin meningkat, sekiranya perlu ada PKP. Adakah mereka mempunyai persediaan? Adakah terlintas dan minda mereka kepada ketika ini untuk mempunyai persiapan-persiapan yang tertentu? Golongan yang harus diberi perhatian untuk waktu sekarang ini saya pasti adalah golongan B40. Ya, itu juga yang telah pun diberikan penekanan daripada pihak kerajaan sendiri, di mana pelbagai suntikan pakej rancangan ekonomi juga diberikan khusus untuk golongan B40 ini. Dan pandemik COVID-19 ini saya rasa berkait. Okey, kita bayangkan analoginya begini, satu sekolah ditutup akibat pandemik COVID-19 disebabkan mungkin untuk mengurangkan penularan berlaku di sekolah untuk murid, guru dan sebagainya. Dan di sekolah itu kita ada pengusaha kantin. Kan? Jadi apabila tidak ada penghuni di sekolah itu, bagaimana pengusaha kantin itu harus menjalankan perniagaan mereka. Jadi itu yang saya cakap, benda itu terkait kan. Dan golongan seperti ini, macam contoh pengusaha kantin ini, amat sedih sekali lah. Andai kata kalau mereka ini pandai untuk mencari duit, mungkin mereka boleh membuat dari rumah saja, masak dari rumah dan sebagainya untuk memberikan perkhidmatan kepada mereka. Tetapi bayangkan kalau yang usaha kantin itu mereka ini berada, kita tahu usaha kantin ini ramai. Saya takut yang usaha kantin ini yang mana mungkin berusia emas, yang mungkin mereka ni tak tahu macam mana cara nak menjadi pendapatan. Kadang-kadang kita ni tidak pernah berada dalam situasi ini. Kita punya pemikiran kita ni tidak berkembang. Kita harapkan begitu saja. Kantin sahaja. Kan? Tapi apabila dah berlakunya pandemik ini, barulah kita terbuka luas fikiran kita. Rupanya banyak lagi laluan-laluan yang boleh kita
buat untuk menjana pendapatan kita ni? Kalau di sekolah, sebab sekarang ini kan kebanyakan daripada anak-anak murid, terutama sekolah rendah kan, Ya. dan juga sekolah menengah ni digalakkan untuk bawa bekal dari rumah kan. Betul. Tapi mana yang tak bawa bekal, kadang-kadang ibu bapa bekerja. Ya. Maknanya dalam satu hari itu mungkin sibuk untuk menyediakan makanan untuk anak-anak, bawa bekal. Mungkin juga peranan sekolah juga, pihak sekolah bagaimana memikirkan antara langkah yang boleh membantu pengusaha kantin. Ya. Contohnya, kalau sekolah anak saya ni, dia setiap minggu dalam WhatsApp group, saya percaya semua sekolah ada WhatsApp group kan, ibu bapa, dia akan tanya tahu, menu hari Isnin sampai hari Jumaat apa? Maknanya pihak sekolah membantu pihak pengusaha kantin itu, okey, masak mengikut menu dan bungkuskan, dan pihak sekolah nanti yang akan, maknanya guru-guru ni akan bawa bakalan tu ke untuk dalam bagi. kelas. Maknanya Baik. peranan pihak sekolah juga Ya. membincangkan bagaimana membantu pengusaha kantin ni lah dalam berdepan dengan keadaan macam ni kan, sebab dah tak boleh dah jual beli dekat kantin kan. Maknanya memang anak-anak tu kena duduk dalam kelas, cikgu yang bagi. Maknanya Ni perlu ada jugalah. Daya usaha dan keprihatinan kita nak menjaga sama sendiri. Bayangkan pengusaha kantin dalam sekolah tu bertahun-tahun, katakan 10-12 tahun. Tapi boleh jadi macam ni, adakah pihak sekolah itu akan berdiam saja ataupun akan cuba membantu semua dalam segala apa yang mampu? Cuma keuntungannya tak macam dulu lah. Dulu kan kita boleh Memanglah. beli dan sebagainya. Tapi ini mengikut order kan. Ya. Ikut kita pesanan ibu bapa tu hari apa, berapa orang nak menu ni. Jadi masih lagi terganggu jugalah pendapatan mereka sebagai pengusaha kantin. Yelah, kalau sebelum ni mungkin mereka boleh masak macam-macam betul, lauk kan. betul. Ada mami dan sebagainya. Tapi bila dah jadi perkara ini, khususan untuk menu itu dihadkan. Ya, Mungkin satu hari satu menu dan sebagainya. Baik, kita nak berbicara lagi tentang khususan ataupun bagi memberikan pendedahan untuk mungkin pengusaha-pengusaha kantin yang terjejas sebentar lagi. Untuk waktu ini kita nak lihat satu bikisan ini. Ini menarik untuk anda semua yang menggemari bau-bauan. Ada yang sukakan perfume. Jom kita saksikan bikisan ini, khas menarik untuk anda. Selalunya dalam sehari tiga jenis perfume yang berbeza. Pagi saya suka pakai lain, kalau saya nak keluar saya suka pakai perfume lain, dan tidur saya akan pakai perfume lain. Jarang sekali kita mendengar adanya individu yang mengumpul botol minyak wangi bukan sekadar bentuknya yang unik, malah kerana ketahanan bau yang dihasilkan daripada wangian itu. Berusia 28 tahun, Nur Irfahani Mohtar mula mengumpul pelbagai jenis minyak wangi sejak di bangku sekolah lagi. Minatnya turut mendapat sokongan daripada ibu bapa dan juga rakannya. Saya sedar, saya mula meminati perfume pada umur saya 5 tahun lagi. Kalau mak saya bawa saya ke mall, memang tempat pertama saya nak pergi, memang saya akan pergi ke kaunter perfume lah. Masa lepas SPM, sebabkan terlalu minat, ramai kawan-kawan ajaklah kerja part-time dekat mall. Jadi saya pilih untuk kerja di kaunter perfume lah part-time. Lebih mesra disapa Eva, gadis kelahiran Shah Alam ini akan membeli sekurang-kurangnya 30 jenis minyak wangi dalam 1 tahun. Bermula dengan hobi mengumpul, kini anak ketiga daripada 7 beradik ini bergelar usahawan minyak wangi. Saya bermula menjual melalui social media. Saya promote lah siapa yang mencari minyak-minyak wangi ni boleh hubungi saya. Minyak wangi ni kita pakai ikut kesesuaian di mana kita berada. Sebagai contoh, kalau awak nak pergi ke kenduri ataupun ada majlis-majlis, kita boleh galakkan untuk awak pakai perfume yang bau agak kuat sebab you akan selalu berjalan. Awak akan selalu berjalan. Tapi kalau macam pergi kerja atau duduk di satu tempat, di office selama beberapa jam, 6 jam ke sehingga 8 jam di tempat yang sama, selalunya saya akan suggestkan untuk pakai perfume bau yang agak lembut sedikit supaya tidak mengganggulah orang sekeliling. Langkah sahaja masuk ke dalam rumah ini pastinya terdapat pelbagai jenis haruman daripada minyak wangian yang saya rasa ada lebih daripada 100 botol dalam rumah Eva ini. Dan saya mempelajari sedikit sebanyak ilmu baharu dari Eva. Katanya saya dab-dab tadi tu salah, Eva?
Betul. Saya akan bagi tahu cara yang sebenar untuk spray perfume lah. Di mana kalau kita sebenarnya spray dekat belakang telinga dan nadi pergelangan tangan ni sebenarnya adalah mitos bila orang kata itu akan buat perfume tahan lebih lama. Jadi yang mana yang betul? Okey, cara yang sebenar adalah bila orang menghadap you, saya akan suggest untuk spray di collar. Kalau perempuan ada kat tudung lah. And ada back dekat belakang badan. Kita tak perlu spraykan minyak wangi dekat kulit sebabnya bila kita panas dan kita berpeluh memang akan buatkan minyak wangi tu hilang daripada badan kita. That's why saya suggestkan untuk spray je dekat fabric. Lebih membanggakan, graduan khusus pengajian bahasa Inggeris ini telah dilantik sebagai penasihat kepada beberapa buah pusat jualan minyak wangi di ibu negara. Oh, mitos rupanya. Yalah kita macam-macam. Patutlah tak ada bau Kita baru tahu si Fazlin ni tidur pun pakai perfume. Yeah. Kata tadi tak off record. Puan-puan. Tidur pun pakai perfume. Rare. Masalah dia. Ini Memang yelah. mabuk dan badan paling busuk ke? Tak ada. Ini bagi macam betul-betul orang yang addicted atau penggemar minyak wangi ni. Macam itulah. Macam saya, kenapa agaknya saya pakai waktu tidur? Sebab apa? Sebab kalau saya baru membeli minyak wangi, kan, pewangi, jadi saya nak uji ketahanan pada waktu malam. Berapa jam yang minyak wangi tu tahan. Sebab tu kena spray. Satu hari tu je lah. Tak adalah hari-hari. Dia punya Uji cycle kaji lah. Kan? Dia macam apa tau, budak sekolah baru macam budak baru nak masuk sekolah. Hari ni beli kasut, Dia pegang. tidur kasut. Ah. Macam tu. Tapi tengok bergantung kepada orang sebelah kita lah. Kalau sebelah kita tahan bau, tak payahlah pakai kan. Faham. Baik, kita nak berbalik kepada situasi sebenar yang kita bagi tahu tadi sebelum kita lihat bikisan tadi berkaitan dengan pengusaha kantin yang mungkin terkesan disebabkan mungkin akan ada PKP semula, tapi minta-minta tak adalah kan. Tapi kita nak tanyakan terkesannya PKP ini pada fasa yang pertama tempoh hari, iaitu pada bulan Mac tempoh hari ya. Jadi kita terus saja bersama dengan Tuan Haji Azam Hussein, salah seorang pengusaha kantin. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Baik, saya bertiga kat sini sihat. Oh. Ya, saya difahamkan Tuan Haji terkesan ya disebabkan PKP yang pertama itu Tuan Haji hilang sumber pencarian. Jadi kita nak tahu juga bagaimana Tuan Haji meneruskan kelangsungan hidup sepanjang tempoh PKP tempoh hari, Tuan Haji. Gitu. Ya. Panjang PKP sebelum itu, saya cuma guna duit simpanan sajalah sebagai meneruskan kehidupan tu. Jadi bila PKP, bila kantin sekolah dah dibuka, kita mulakan penjagaan dengan beberapa tekatan kan. Maknanya makanan mesti dibungkus dan dihantar ke kelas-kelas dan jumlah makanan dihadkan. Jadi sebagai pengusaha kantin, kita tak boleh mengapakan berbagai jenis makanan untuk murid-murid. Jadi dengan itu maknanya jumlah pendapatan kuranglah. Masa sekarang, hingga sekarang. Tuan Haji, bila kita melihat angka semakin hari semakin tinggi dan pastinya ramai yang menyebutkan mungkin ada PKP, mungkin datang balik dan sebagainya. Jadi perasaan Tuan Haji mendengar sentimen-sentimen ini, dan adakah Tuan Haji sendiri membuat persiapan tertentu sekiranya terjadi PKP lagi sekali, Tuan Haji? Saya sentiasa bersedia. Bersedia maksudnya kami pengusaha kantin harus mengikut tetapan yang diberikan oleh KKM, MKN dan KPN. Jadi walau apa cara pun kami tetap dengan prosedur yang diarahkan ke atas kami. Itu. Okey. Bila tadi Tuan Haji katakan hasil pendapatan berkurangan sebab adanya terhad kan menu yang disediakan setiap hari di sekolah. Jadi bagaimana bila sebab ramai juga yang terjejas. Maksudnya kalau walaupun kantin masih beroperasi, cumanya hasil pendapatan terjejas sedikit. Betul disebabkan pandemik ini. Jadi bagaimana Tuan Haji berdepan dengan keadaan ini dan usaha yang lain, ada tak lakukan usaha lain untuk menambah pendapatan? Oleh kerana keadaan umur saya ni dah 60 kan. Ya. Jadi nak mengusahakan
pendapatan lain tu, saya rasa payah juga kan. Ya, sebab kita nak mula balik satu perniagaan yang lain kan. Kita memerlukan satu modal kan. Modal, tetapi modal kita simpanan dah telah kita gunakan. Lepas tu modal kita inilah pendapatan pada kantin saja ni. Jadi tidak bolehlah nak usahakan pada perniagaan yang lain. Tuan Haji ada tak melihat sebarang bentuk pertolongan yang diberikan daripada pihak sekolah itu sendiri? Sebab Faria tadi ada bagi tahu ya, anaknya mengatakan bahawa pihak sekolah pun ada hubung kaitlah juga untuk membantu pengusaha-pengusaha kantin. Jadi bagaimana Tuan Haji melihat perkara ini? Ada pihak sekolah membantu dari segi pelbagai cara? Pihak sekolah membantu dari segi itulah order barang apa? Makanan. Bekalan makanan sajalah, itu je lah. Jadi saya siapkan beberapa menu untuk seminggu tu kan. Jadi budak-budak boleh memilih lah kan. Memilih tetap pada hari Isnin, misalnya hari Isnin cuma nasi lemak dengan telur contohnya, nasi lemak dengan telur je. Tidak ada lain-lain, kuih-kuih pun tak ada. Jadi begitulah. Jadi sebagai contoh, kita ambil contoh kalau kita dia terpaksa makan pada hari itu, jumlah duit hanya RM4 ya, dengan campur air sekali. Itulah terhad lah. Maknanya menu telah ditentukan mengikut hari lah kan? Dan kadang-kadang terjejas juga bila ada bekalan kan. Kadang mak bapak dia harus menyediakan apa? Bekal untuk ke sekolah. Bekal untuk anak-anak dia. Ya. Baik. Baik, kita doakan yang terbaik untuk kita semua sebenarnya, kepada Haji juga. Moga-moga nanti adalah juga kan bantuan-bantuan yang diterima untuk kita berdepan dengan pandemik ni. Faham? Boleh saya tambah satu? Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada KPN kerana sewa kantin tak perlu dibayarkan hingga bulan 12. Baik. Itu juga antara usaha yang telah dilaksanakan. Melihat bagaimana keprihatinan mereka bagi mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuan Haji. Okey, sama. Ini yang katakan sokongan kan, yang melihat bagaimana macam kata B40 dan sebagainya, pengusaha kecil dan sederhana berdepan ni bukan mudah kan. Nak bayar sewa lagi. Segala simpanan, wang simpanan telah digunakan ketika PKP. Dan nampak nafas lega Tuan Haji sebutkan tadi bila menyebutkan yang ada bantuan sehingga ke Disember itu benar-benar membantulah. Jadi kita dengan ini kita ambil inspirasi untuk kita memastikan kita mengambil segala langkah untuk memutuskan rantai COVID-19 kerana ramai yang terjejas. Tuan Haji terjejas dan kita pasti tidak ingin ramai lagi yang terjejas disebabkan COVID-19 di negara kita. Kita akan berehat seketika. Banyak lagi pengisian. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Malaysia hari ini. Idea tu daripada Yasmin dan adik-adik dan Afif lah. Macam saya sebelah dengan Bisan pun kita tak biasa dengan ni. Jadi bila dia orang bagi tahu macam ni jadi kita pun rasa happy lah sebab walaupun tak boleh ke sana tapi kita rasa macam seolah-olah kita dekat sana kan. Mula-mula tu memang tersoalan bila kita nak kita kahwin. Yang pertama pula ni, kalau kita nak duduk sebelah dia. Tapi bila kita dah dah biasa dengan ni cara online, bila dah sebulan dua ni kita rasa benda tu alternatif yang terbaik lah buat masa ni. Saya punya hati ayah, seorang ayah melepaskan anak. Sama macam kita berhadapan dengan anak kita, tapi rupanya dia membantu banyaklah dengan mak, dengan perasaan ibu ni memang, dan dia mendekatkan sebenarnya bila kita live streaming itu.
Itulah pertama kali saya dapat menyaksikan majlis perkahwinan yang dilakukan secara online secara atas talian disebabkan oleh COVID-19 dan pastinya yang menarik adalah Unify sendiri berjaya untuk merealisasikan impian pengantin dan juga keluarganya. Dan ini pastinya sesuatu yang kecantikanlah daripada melihat inisiatif Unify sendiri untuk memperbaiki kemudahan dan segala aksesnya bagi pengguna. Bagi mereka khususnya kita menonton video tadi, saya rasa macam memang sesuatu yang begitu cantik dan indah sekali dapat direalisasikan disebabkan oleh Unify. Dan untuk membincangkan sebenarnya apa yang menarik pada hari ini, kita bersama dengan Encik Armizi Abdullah Syukri, Ketua Segmen Pengguna Unify. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sofia. Terima kasih kerana menjemput kami pada pagi ini. Terima kasih juga kerana meluangkan masa. Sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin boleh kongsikan oleh Encik Armizi sendiri inisiatif untuk membantu keluarga ini, bagaimana bermula idea ini dan mungkin apakah perjalanan ceritanya? Ya, seperti mana topik kita pada pagi ini iaitu pandemik dan kesannya terhadap pengguna-pengguna di luar sana. Betul. Pengguna Unify dan Telekom Malaysia sendiri terkesan dengan pandemik ini dan kami di sini sangat berbangga dan bertuah kerana dapat menjadi sebahagian daripada momen-momen ataupun detik indah penyatuan dua hati dan juga keluarga-keluarga dari dua benua ini. Di mana kami meraihkan pelanggan setia kami iaitu Dr. Abdul Rahman Jaafar iaitu bapa pengantin perempuan dan juga Dr. Norashani Baharum ibu pengantin perempuan yang sudah pun 14 tahun bersama dengan Telekom Malaysia. Jadi sebahagian daripada inisiatif kami adalah untuk memberikan kemudahan supaya pihak mempelai iaitu Yasmin dan Afif dapat melangsungkan perkahwinan di Dublin Island dan disaksikan secara langsung melalui internet dan juga jalur lebar dan ini semua dimungkinkan oleh Unify yang seterusnya menjadikan hidup lebih mudah kepada keluarga ini. Dan daripada video tadi pun kita nampak emosi keluarganya, ibunya sendiri. Itu adalah pastinya momen yang sangat penting dalam hidup mereka dan dikecapi dengan bantuan Unify sendiri. Dan Unify hari ini mungkin ingin memperkenalkan tentang kempen Unify Duniamu, Unify Your World. Mungkin nak kongsikan sedikit berkenaan kempen ini? Ya, Sofia. Ya, betul. Pada 24 Ogos 2020 yang lepas, Unify telah pun melancarkan kempen terbaru iaitu Unify Duniamu ataupun Unify Your World. Di mana apa yang menariknya dalam kempen ini adalah kami memberikan satu package di mana mengandungi package jalur lebar ataupun fixed broadband, perkhidmatan mudah alih ataupun mobile dan juga kandungan TV berbayar ataupun Unify TV dalam satu package yang sangat menarik. Dan di samping daripada itu pihak pelanggan juga dapat membeli perkhidmatan seperti mesh wifi di mana mesh wifi ini dapat membantu melancarkan pengalaman internet di seluruh rumah dan juga Unify Plus Box iaitu Android TV Box untuk menjadikan TV di rumah lebih pintar. Dan kesemua ini dapat dinikmati dengan penjimatan lebih daripada RM200 setiap bulan. Wow. Dia sangat menyeluruh apa yang disediakan oleh Unify pada ketika ini untuk memastikan setiap pelanggan itu mempunyai akses dan juga kelebihannya masing-masing. Dan selain daripada sebut berkenaan kelebihan, kan selain daripada kelajuan, apakah mungkin kelebihan lain bagi package ini yang ingin diutarakan oleh Unify? Ya, satu lagi kelebihan yang kami berikan melalui kempen Unify Duniamu ni adalah seperti untuk package langganan jalur lebar, kami memberikan pengaktifan dan juga pemasangan secara percuma. Itu yang pertama. Untuk kandungan TV pula, kami memberikan akses kepada Yap TV dan juga Yap TV dan juga View selama 6 bulan dan juga untuk Unify Mobile kami memberikan akses jalur lebar tanpa had. Dan juga panggilan dan juga SMS tanpa had dan setiap pelanggan juga akan mendapat akses kepada 10 GB hotspot
untuk berkongsi dengan peranti lain. Bukan itu sahaja, kami juga melancarkan yang terbaru kepada pelanggan baru kami, iaitu pakej 500 dan 800 megabit sesaat. Ini pertama kali kami sediakan kepada pelanggan baru, dan setiap pelanggan baru 500 dan 800 megabit sesaat ini kami akan berikan secara percuma Deco Mesh Wi-Fi Deco M9 Plus daripada TP-Link yang bernilai hampir RM1,000 secara percuma. Baik, kita ingin tahulah daripada Encik Amizi sendiri, bagi penonton yang pertama kali mengetahui yang Unify menyediakan perkhidmatan mudah alih ini, mungkin ingin terangkan kepada mereka mengapakah Unify adalah antara yang bukan antara, memang yang terbaik yang perlu dipilih oleh pelanggan sendiri. Ya, Sofia. Secara dasarnya, secara amnya, para pengguna di Malaysia akan mengambil perkhidmatan-perkhidmatan ini melalui pembekal perkhidmatan yang berbeza. Contohnya perkhidmatan jalur lebar daripada pembekal A, manakala mudah alih daripada pembekal B, dan juga TV daripada pembekal C. Apa yang kami tekankan di sini adalah kesemua langganan ini boleh didapati daripada Unify, dan di sini pihak Unify akan memberikan penjimatan lebih daripada RM200, dan di mana kesemua langganan ini boleh bermula daripada RM198 sahaja untuk pakej 30 megabit sesaat, termasuk sekali dengan Unify Mobile, panggilan data dan suara tanpa had. Dan juga selain daripada itu, kami juga committed untuk memastikan pelanggan sangat selesa, dan kami memberikan tempoh percubaan secara percuma selama 30 hari untuk memastikan pelanggan betul-betul berpuas hati dengan langganan kami ini. Jadi tempoh langganan percuma, penjimatan sehingga ke RM200, dan banyak lagi untuk memastikan bahawa mungkin setiap pengguna ataupun rakyat Malaysia yang memilih Unify ini mempunyai kelebihan yang lebih lagi. Dan kita dalam kekangan masa sebenarnya. Tapi kita ingin tahu daripada Encik Amizi sendiri, bagaimana untuk mereka yang berminat menonton hari ini dan ingin turut serta untuk mengalami dan merasakan sendiri pengalaman menggunakan Unify, bagaimana untuk dapatkan informasi yang seterusnya? Okey. Untuk pelanggan baru dan juga pelanggan sedia ada kami di pada hari ini, mereka boleh mendapatkan maklumat lanjut dan seterusnya dapat melanggani produk ataupun kempen Unify Duniamu pada hari ini hanya dengan melayari laman sesawang kami, iaitu unify.com.my/unifyyourworld. Selain daripada itu, boleh pergi ke TM Point terdekat untuk melanggan, dan pegawai perkhidmatan kami akan sedia untuk membantu pelanggan-pelanggan ini. unify.com.my/unifyyourworld. Itu yang anda boleh dapatkan segala informasi. Anda pastinya ingin yang terbaik dan anda boleh memilih Unify untuk memberikan anda pengalaman yang terbaik itu. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Amizi Abdullah Syukri, Ketua Segmen Pengguna Unify. Terima kasih. Semoga memberikan sedikit sebanyak mungkin informasi yang terkini bagi anda semua untuk mempunyai kelangsungan kelajuan internet yang terbaik pada ketika ini. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan rakan artis di studio MHI. Jangan mana, teruskan menonton Malaysia Hari Ini. Jangan cemburu melihatku bahagia tanpamu. Dulu kau curangi aku, kau menduakan cintaku. Jangan cemburu, kini ku ada penggantimu yang sangat menyintaiku lebih darimu. Tidak cukup satu, kau menduakan diriku. Di depan mataku, bersamanya kau berjumpa rayu. Di saat itu, kau putuskan aku. My oh my, aku jangan kau merayu aku. My oh my, aku dulu kau curangi aku. My oh my, aku kini ku sedang bahagia.
jangan kau merayu aku. My oh my, aku dulu kau curangi aku. My oh my, dan kau kini ku sedang bahagia bersama dia yang ku cinta. Ayo move on saja, want to regret tak berguna. Don't want to see your face again, lelaki buaya. Selamat pagi, Yana Yunus. Selamat pagi. Tengah berdandut. Ya. Apa tak berandut tu? Lama Apa khabar Yana Yunus? Alhamdulillah sihat. Energetik ke pagi? Alhamdulillah, so far okey lagi. Terima kasih. Single ketiga Yana ya? Kalau ikutkan single ke-13. Oh, 13. Ya, 13. 13. 13. Ini Jangan Cemburu. Mungkin boleh ceritakan jugalah berkenaan dengan single yang kali ini. Okey, single kali ini kita baru je lancarkan dalam awal tahun ni kan. Tapi sebagai semua orang tahu, sepatutnya kita dalam rangka promosi tapi terpaksa stop because of apa ni? PKP yang COVID-19 punya efek lah macam tu. So lepas je PKP ni PKPB dilancarkan, kita start balik kita punya promosi lah untuk lagu ni. Bagi yang mungkin tak tahu, sebenarnya dah berkecimpung selama 15 tahun. Ya, saya. Wow. Melihat peredaran zaman di tahun ke tahun tu sampai tahun ke-2020 ni memang lagi mencabar. Betul. Dengan PKP, COVID dan sebagainya. Betul jadi, sangat. adakah itu mencabar Yana untuk mengubah atau mencari lagu-lagu sebagai artis lah kan? Sebagai artis lah. Berhasilan lagu tu, feel dia dan sebagainya. Feel dia sebagainya. Okey, sepatutnya kalau ikutkan kita punya untuk promosi dalam satu lagu tu, satu single tu dalam rangka 5-6 bulan saja kan. Tapi madam kita dah stop sebelum ni, so kita terpaksa sambung kita punya promosi sampai insya-Allah hujung tahun ni. Dan untuk tahun depan kita dah ada material baru lah insya-Allah yang akan dilanjutkan. Kita tengok Yana ni macam lebih suka macam bereksperimentasi sikitlah. Sebab kalau kita lihat Yana dulu pun pernah muncul album kompilasi metal rock. Betul. Oh, ingat lagi. Tapi suara Yana serak-serak basah. Jadi macam mana? Nasib baik maafkan karat. Kenapa tak mengekalkan metal rock tu ataupun macam tengok penerimaan peminat atau bagaimana? Iyalah, penerimaan peminat juga. Tapi memang kalau orang dengar Yana punya lagu tu dia lebih kepada rock, dia orang kata. Tapi sebenarnya kalau ikutkan Yana memula masuk dalam industri ni dalam lagu dandut. Dandut. Yana memang suka dandut ke ataupun memang terpaksa bawa dandut tu untuk permintaan? Tidak, memang Yana suka dandut. Oh ya? Pelik ke? Jiwa tu dandut. Yana kalau orang sepatutnya dia start dengan irama Malaysia. Yana tak. Yana memang start pada dandut. Tapi 2020 ni relevan lagi ke dandut ni sekarang ni? InsyaAllah relevan lagi sebab bagi Yana dandut ni dia bukannya dalam satu genre yang biasa, dandut klasik ke apa ke, tidak. So dia ada macam-macam jenis dandut rock, dandut EMT. Kita boleh perbagaikan lah. Ya, betul. Yang dia lah. Betul saya. Dan Jangan Cemburu ni ada penceritaan tertentu ke? Dia macam biasa. Jangan cemburu kan. So, kita move on je. So, dia sama je macam biasa yang lagu-lagu orang putus cinta. Dan dia move on. Dia macam girls power lah. Alamak. Girls have come moment. Macam Yana ni kan, bila tadi kata disebabkan PKP, lagu ni terhenti sementara untuk promosi. Ya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kita masih lagi berdepan kan dengan keadaan macam ni. Yana ada buat kerja-kerja sampingan ke? Ada. Kalau tak ada kan. Dulu sebenarnya Yana suka menyanyi, Yana suka berniaga. Dan Yana dulu alhamdulillah start dengan apa orang kata belajar dalam kelas beautician. Kelas spa dan salon. So masa PKP beautician. Tu, ya beautician. Kecantikan betul. So bila PKP tu, because kita dah tak ada income masa tu, macam kita artis memang kita 100% show semua ya kan betul. ada. So bila masa tu kita dah tak ada, saya start balik saya punya spa dan salon tu. Ya Allah, kita pula tak menantang kan. Oh ya. Alhamdulillah masa tu. So itulah semua pendapatan masa kita dalam PKP masa tu lah. Ada jugalah kan yang lain. Ada backup lah. Ya alhamdulillah. So artis sepatutnya memang ada
Kena ada make up. Kena ada make up. Baik. Okey. Didoakan kejaya terus meletup lagi lepas ni. Amin, amin. Jangan putus asa, banyakkan lagu InsyaAllah. lagi. Terima kasih. Booting rock balik ke? Ya. Kan? InsyaAllah. Tapi nak dandut lah. Saya boleh sekala je. adjust kan? Macam, Ketika. Why not? Campur dandut dengan rock boleh. Itulah. Siapa Panggil nak ni. follow Yan? Mana? Nak follow Yana kat mana? Instagram Yana Yunus _official. Okay. Page Yana Yunus official. YouTube Yana Yunus TV. Okay. Bila pagi nak buat show semua. Betul, kan? boleh. Semua genre lagu boleh nyanyi, tak ada masalah. InsyaAllah. Okey, baik. All the best tu Yana. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Terima kasih banyak bersama kami dan esok jangan lupa untuk saksikan MHI. Ini tajuk ni panas sikit. Macau scam. Betul. Sebab kita takut ada yang terkena ataupun kita dalam fasa mungkin kita akan terkena nanti. Maka kita tak tahu. Ya, baik. Okay. Ya. Jaga diri, jaga SOP kita. Terima kasih menonton Malaysia hari ini. Bye-bye.